Sekali lagi, Assalamualaikum, selamat pagi. Seperti yang saya maklumkan minggu lalu, kelas kita tetap akan berjalan setiap hari uh, setiap hari Rabu jam 10 hingga 11. Jadi sesi Google Meet tetap akan berlaku. Dalam masa yang sama saya akan buat rakaman dan juga saya dah berikan pun uh, bahan bertulis di dalam post saya pagi tadi. Saya dah post di grup kelas kamu dan juga di dalam channel Telegram saya. Kamu boleh refer maklumat bertulis tersebut. Di dalam tu ada semua tugasan kita pada hari ini. Saya tunjukkan contoh sikit mungkin kepada kamu sebentar. Okey, saya tunjukkan di dalam channel Telegram ya. Kamu buka channel Telegram saya. Kemudian saya ada post sebegini sebagai contoh untuk kelas kita. Jadi ini hari ini punya post lah. Kelas RBT 305 tarikh 3 Februari 10 hingga 11 pagi. Saya bagi pautan Google Meet dan juga saya berikan pautan nota bertulis. Kalau kamu klik nota bertulis tu, di sini semua berkaitan tugasan hari ini saya tulis. Jadi tujuan dia, mungkin ada kawan kita tak boleh Google Meet, tak boleh tengok video YouTube, dia boleh baca tugasan ini dan buat tugasan. Kamu pun boleh rujuk tugasan bertulis saya ini. Okey, jadi dalam sisi Google Meet kamu ada kelebihan untuk tanya saya soalan lah. Okey. Semua pautan ada dekat sini ya. Pautan kehadiran, pautan menghantar tugasan, seterusnya arahan dan juga soalan yang kita nak buat pada hari ini. Jadi semua saya dah senaraikan pada bahan bertulis, bahan bacaan ni lah. Jadi kamu boleh tengok lagi sekali channel Telegram, cari post hari ini, kemudian klik pautan nota bertulis, kamu boleh nampak arahan, tugasan dan semua maklumat untuk kelas kita pada hari ini. Sebelum saya terlupa ya, mungkin ada yang masih belum mahir pakai channel Telegram ini. Kamu perhatikan, kalau kamu buka channel Telegram, saya akan post satu kelas satu post. Maksud saya macam hari ini kelas RBT 305 saya buat satu post. Di dalamnya semua ada maklumat. Okey. Setakat ini ada link Google Meet sekarang dan juga pautan nota bertulis. Selepas kelas saya akan update link untuk video YouTube di tempat yang sama. Okey. Kalau kamu nak respon, tanya soalan, kamu boleh klik yang bawah tu, leave a comment, kamu klik dan kita boleh tanya soalan di sini. Apa-apa saja. Okey, nak tanya saya boleh berkenaan dengan tugasan pada minggu tersebut. Ya, begitulah cara dia berjalanlah untuk channel Telegram ini. Kalau kamu nak tanya soalan berkaitan tugasan minggu lalu, cari tugasan minggu lalu. Sebagai contoh, saya cari sekarang. Tak banyak, kelas saya tak banyak, kamu senang nak cari. Okey. Okey, ini dia RBT 305 27 Januari. Kamu nak tanya soalan, kamu klik komen, kamu boleh tanya soalan dekat sini. Okey. Saya tunjukkan di skrin sekarang ini. Kamu buka channel, pergi ke post untuk hari ini 3 Februari RBT 305, klik note saya. Di dalam tu ada pautan kehadiran, nampak? Klik pautan kehadiran. Okey. Dia akan ada borang begini. Kamu isi nama penuh, isi nombor telefon dan juga saya minta email
satu email yang kamu gunakan sekarang ini lah, sewaktu kamu Google Meet ini kan, apa emailnya. Okey. Saya harap berkaitan dengan kehadiran tu boleh selesai lah ya. Kamu boleh isi kehadiran tu seperti yang saya tunjukkan. Tak ada lagi isu tak boleh isi kehadiran. Kalau kamu masih tak boleh isi kehadiran, tolong maklum sekarang ini saya boleh tunjukkan lagi, tak ada masalah. Ataupun apa yang tak kena dengan phone kamu, apa yang menyebabkan kamu tak boleh isi kehadiran, tolong bagi tahu saya. Kita cuba selesaikan. Macam mana pun kamu kena boleh ada kemampuan dan kemahiran untuk mengisi maklumat di dalam Google Form. Kita akan pakai Google Form ni dalam banyak perkara. Kehadiran dan kehadiran dan tugasan pun kita akan hantar melalui Google Form ya. Okey. Baik. Nama sorry. Okey, kita teruskan. Seterusnya, saya nak pada buku tulis kamu buat satu index page macam ni. Macam saya tunjuk sekarang, satu muka surat. Okey. Oh sorry, saya cerita sikit berkenaan dengan paparan saya ni untuk mengelakkan kamu keliru. Paparan saya ni sebelah kiri buku teks, sebelah kanan adalah kamu punya buku tulis. Okey. Jadi sekarang ni saya nak kamu buat satu muka surat dan jadual begini. Okay. Dia ada bilangan, minggu, tarikh, tajuk kelas kita. Okay. Kamu boleh buat jadual macam ni. Okay. Tujuan dia, kita boleh track apa tajuk yang kita dah pelajari setiap minggu. Jadi kita akan tanda, ini dah hantar tugasan, ini dah. Okay. Jadi kita akan buat begini. Saya harap kamu boleh buat begini di dalam buku tulis kamu, muka surat kedua lah. Okay. Nanti kita akan isi setiap minggu. Boleh ya? Okey, tajuk kita hari ini adalah 3.1.1, menyatakan maksud pemasaran. Okey, kita tak ikut tajuk bab 1, bab 2, bab 3. Kita akan terus lompat kepada bab 3 mengikut saranan Kementerian Pendidikan. Dia bagi penjajaran, dia minta kita start dengan bab 3. So, kita akan start dengan bab 3 ya. Menyatakan maksud pemasaran. Kalau kamu ada soalan, terus sahaja tanya saya di chat ya. Jangan risau, saya akan habis segera. Okey, kita tengok sikit. Ini isi kandungan kita untuk tahun ini. Kita ada 3 bab sahaja untuk tingkatan 3. Okey, bab pertama, aplikasi teknologi. Kita belum masuk lagi. Bab kedua, kita ada pembangunan produk, di mana di sinilah kita perlu membuat projek kerja khusus. Semestinya kita belum buat lagi. Dan bab sekarang ini akan kita buat terlebih dahulu, iaitu bab 3, reka bentuk dalam perniagaan. 3.1, reka bentuk sebagai instrumen pemasaran. Hari ini kita akan pergi tajuk pertama, 3.1.1, menyatakan maksud pemasaran. Buku teks muka surat 125. Yang ada buku teks bersama kamu sekarang boleh rujuk. Yang tak ada, no problem. Saya akan tunjuk di skrin. Okey, kita terus sahaja ya. Ini dia muka surat 125. 3.1, reka bentuk sebagai instrumen pemasaran. Sekejap, saya tengok chat. Okey, tak ada apa.
Okey, kita nak lihat yang pertama ni kita nak tahu dia punya maksud sahaja ya. Okey, saya ikut ayat buku teks. Kita cuba untuk fahamkan dahulu perlahan-lahan apa yang buku teks kita maksudkan. Dia kata pengeluar. Pengeluar perlu kreatif dalam membuat perancangan yang teliti supaya reka bentuk produk yang dipasarkan memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Maksud dia sini pengeluar ni kilang lah. Kilang ataupun orang yang membuat produk. Jadi kita nak jual sesuatu barang, orang yang nak jual tu dia kena kreatif. Dia kena tahu apa yang pelanggan dia mahu, apa yang pelanggan dia hendak. Baru dia boleh jual. Kalau dia tak kreatif, dia jual sesuatu produk yang orang tak mahu, jadi orang tak belilah sebab orang tak mahu. Jadi di sini kreativiti pengeluar ataupun pencipta satu produk tu dia penting. Okey. Dengan demikian, produk yang dihasilkan mampu memberikan keuntungan yang maksimum. Okey, kalau produk tu ramai orang nak, orang akan permintaannya tinggilah, semua orang nak beli. Kita ambil satu contoh, apa berlaku dengan face mask sekarang ini, ya? Bermula tahun lalu lah, apabila ada pandemik COVID-19, permintaannya sangat tinggi. Satu dunia nak beli face mask. Sampai kilang pun tak sanggup dah nak buat, terlampau ramai. Disebabkan permintaan yang tinggi. Sedangkan sebelum pandemik COVID-19, siapa pun tak peduli berkenaan dengan face mask. Permintaannya sangat rendah. Harga murah pun kita tak beli. Sekarang ni dijual dengan harga yang mahal, tetap ramai pelanggan. Okey. Contoh, sekadar contoh lah. Okey, dia kata apa lagi? Kita boleh melihat pelbagai pilihan reka bentuk produk di pasaran, namun setiap reka bentuk produk tersebut mempunyai keistimewaan tersendiri pada pandangan setiap pengguna. Maksud dia, produk yang kita ada di pasaran ni ada macam-macam jenis. Maksud dia begini. Okay. Katakanlah kita tengok, saya ambil gambar buku teks. Ini gambar beg. Okay. Ada 4 beg. Kamu suka yang mana satu? Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Kamu pilih yang mana satu? Okey, di sini kita lihat betapa kreatifnya pengilang. Dia cuba untuk tawarkan reka bentuk yang berbeza-beza. Kerana setiap individu tu, dia punya keinginannya tak sama. Kita ada ramai hari ni, kita tengok sekejap Google Meet kita ni, kita ada berapa orang? 1, 2, 3, 4 orang. Kita ada 4 orang. Okay, yang live dengan kita. Mungkin ada orang suka ni. Boleh respon. Nak respon kat chat pun boleh. Siapa suka nombor 1? Siapa suka nombor 2? Siapa suka nombor 3? Siapa suka nombor 4? Kalau kamu nak respon dekat chat, saya nampak lah apa pilihan kamu. Kamu suka nombor apa? Okey, nombor 4. Nombor 4 sama dengan saya. Saya suka nombor 4. Saya ada alasan saya sendiri. Oh, ada 2 orang suka nombor 3. Alright. Okey. Seorang lagi kita tak dapat kesan. Dia suka yang mana satu. Dan satu, 3 orang suka nombor 3. Ini tak ada orang tak suka nombor 1, orang tak suka nombor 2. Kita lah. Tapi mungkin kawan kita yang lain ada yang suka nombor 2. Ada yang suka nombor 1. Ini pilihan berbeza-beza mengikut individu. Bermaksud yang pilih nombor 4 tadi, pengilang yang buat nombor 4 ni, dia berjaya menarik perhatian kita, suka untuk beg ni. Sama juga pengilang yang keluarkan nombor 3, dia berjaya tarik perhatian kamu untuk suka beg ni. Jadi pilihan kita tak ada salah. Tak ada betul, tak ada salah. Ya, kita masing-masing akan suka pilihan masing-masing. Tetapi kalau kita ni pengilang, kita kena fikirlah apakah customer kita suka yang macam mana. Ramai orang suka yang mana. Kita ada 4 design. 1, 2, 3, 4.
Kalau customer kita hari ni 4 orang je yang ada di sini, maksud dia siapa yang buat ni tadi, dia untung lah sebab dia boleh jual lebih. Kalau dia cuba untuk jual ini pada saya tak akan beli sebab saya tak suka. Ataupun yang suka beg ni, kilang ni nak jual, dia tak beli sebab dia tak suka. Okey, kurang lebih begitulah ya dia punya pilihan. Ni contoh beg sahaja. Ada banyaklah benda-benda lain. Termasuklah makanan ya. Ada orang suka makan nasi goreng, ada orang suka makan mi goreng. So dia berbeza-beza. Jadi bergantung kepada penjual ataupun pengeluar tadilah. Pengeluar tadi. Untuk kreativiti menjual dia punya produk. Baik, seterusnya. Okey, kita akan buat tugasan dan note 2-in-1. Niat saya terangkan sedikit sekarang ini. Sekejap lagi kamu boleh terus buat di dalam buku tulis kamu dan hantar. Tempoh penghantaran tugasan saya seminggu. Walau bagaimanapun saya cadang kamu terus buat lah. Ya, jadi terus buat, terus hantar, dah habis tak payah fikir. Kalau tidak, kamu akan susah nanti, kerja kamu banyak. Okey, ini tugasan kita. Saya ada 4 soalan sahaja. Kita tengok. Pada buku tulis kamu, tulis nama, tulis kelas, tulis tarikh. Okey. Kemudian soalan 1, soalan kena salin lah soalan 1. Soalan dia adalah, soalan 1 adalah, apakah maksud pemasaran? Tolong salin soalan ya. Kemudian tuliskan jawapannya di sini. Macam mana nak cari jawapan dia? Jawapannya ada pada muka surat 126. Kalau kamu ikut note saya dah highlight warna merah ni. Kamu boleh tengok. Ini jawapan dia. Pemasaran ialah aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Pengeluar ni orang yang jual, pengguna ni orang yang beli. Barang maksud dia apa? Barang maksud dia semua benda yang kita boleh pegang. Barang lah, tak kisahlah. Makanan atau tidak makanan, dia kira barang. Air mineral, barang lah. Okey. Perkhidmatan pula, sesuatu benda yang kita bayar, tetapi kita tak dapat pegang. Contoh dia apa? Boleh respon dekat chat. Apa contoh perkhidmatan? Kawan-kawan kita yang ada beberapa orang ni, sebelum saya bagi jawapan. Ada tak contoh perkhidmatan? Barang senang. Ni air mineral, barang. Lagi apa lagi contoh barang? Cermin mata, contoh barang. Tapi kalau perkhidmatan, okey, contoh dia apa? Perkhidmatan gunting rambut. Kita tak dapat barang tu, tetapi kita nikmati dia punya perkhidmatan. Jadi dia tak kisahlah, pemasaran tadi aktiviti perniagaan, aktiviti jual beli yang menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar yang jual kepada pengguna. Okey, itu jawapan kita bagi soalan nombor 1. Kamu boleh buat sekejap lagi, kamu buatlah, bukan sekarang. Okey, saya tunjuk terlebih dahulu. Kita pergi soalan 2. Apakah maksud pemasaran menurut Philip Kotler? Okey. Pada note saya dah highlight. Jawapan dia yang warna kuning ini ya, perenggan seterusnya. Masih perenggan 1. Menurut Philip Kotler, pemasaran ialah satu proses sosial dan pengurusan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna menerusi proses pertukaran produk dan nilai antara satu sama lain. Okey, dia macam berfalsafah sikit lah. Kita lihatlah. Philip Kotler ni merupakan seorang pakar pemasaran yang terkemuka di dunia. Ya, dia kata apa? Philip Kotler juga telah menulis lebih 60 naskah buku berkaitan dengan pemasaran. So, hasil daripada ilmu dia, inilah definisi pemasaran menurut Philip Kotler. Saya masukkan di sini sebab soalan ini pernah ditanya di dalam peperiksaan PT3 ya. Orang tak jangka soalan ni, tapi soalan ni pernah ditanya. So kita ambil.
Muka surat 125. Sorry, Mahfuzah. Muka surat 125. Kalau ada buku teks fizikal kamu boleh tengok, ataupun kamu boleh rujuk pada post saya ni. Okay. Kalau kamu buka post saya ni, buka dengan browser, dia memang kecil sedikit, tapi kamu boleh zoom lah. Kamu boleh zoom, nampak lah. Okey. Baik, saya teruskan ya. Soalan 1 settle, 2 siap. Okey, kita pergi tengok soalan 3. Okey. Soalan 3 ni macam note sajalah. Saya minta kamu lukis rajah 3.2 iaitu peta alir dalam bidang pemasaran di muka surat 125. Kalau buku teks dia duduk dekat bawah ni. Ya. Ni, kat bawah ni. Dia duduk kat bawah ni. Okay. Saya besarkan sikit. Kita tengok dia punya carta alir bidang pemasaran. Dia mula dengan keperluan dan kehendak pengguna. Apa yang kita mahu? Kita ni pembeli ni. Pembeli nak beli apa? Pembeli nak apa? Okay. Lepas itu, di situlah adanya permintaan. Permintaan tinggi. Jadi, buatlah produk yang ada permintaan tinggi. Nilainya pun akan jadi tinggi. Pertukaran ni maksudnya bertukar, urus niaga lah. Urus niaga, kita bagi duit, dapat barang. Okay. Seterusnya, masuklah barang itu ke dalam pasaran. Okey, jadi itu dia punya carta alir. Tak ada masalah. Hanya saya minta salin sahaja. Okey, carta alir sangat popular soalannya di dalam bahagian B. Okey, dia minta kita susun semula. Biasa soalan dia minta kita susun. Mana nombor 1, mana nombor 2, mana nombor 3, mana nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7. Biasa dia minta kita susun. Okey, jadi saya minta kamu salin ni supaya at least kamu ada buat pembacaan sikit dan tahu susunan ni. Okey, tolong buat pada buku tulis. So, kita dah settle soalan nombor 3. Baik, saya laju sikit. Soalan terakhir. Soalan terakhir saya adalah pada muka surat 125 dan muka surat 126. Kalau kamu lihat buku teks fizikal, dia ni spreadsheet. Dia kiri kanan. Ya, dia besar. Macam tu. Kita kena tengok macam tu. Okey. Gambar rajah yang kita nak lihat adalah gambar rajah ini. Iaitu nama dia rajah 3.3. Aliran pemasaran produk. Keluaran Proton Holding Berhad. Jadi, dia tunjuk kita proses. Macam carta alir juga. Dia mula daripada sini. Start dengan pengeluaran, iaitu menentukan produk yang hendak dikeluarkan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Itu start dia. Okay? Jadi, carta alir ni saya nak kamu transfer dalam buku tulis kamu dan dengan kreativiti kamu sendiri. Ini saya bagi contoh. Saya buat kotak-kotak begini. Okay? Saya start dengan yang pertama, iaitu pengeluaran, kotak pertama. Tulislah dia punya maklumat dia yang saya baca tadi. Kemudian kamu pergi kotak kedua. Kotak kedua adalah pergudangan. Okey. Tulis dekat sini, apa itu pergudangan? Kita tengok sikit pergudangan. Kegiatan menyimpan produk di dalam gudang. Di sini juga aktiviti akhir seperti melabel dan membungkus dilakukan. Itulah info yang kamu kena tulis di sini. Ya. Saya buat bentuk kotak. Kalau kamu suka nak buat bentuk awan, no problem. Kamu buat bentuk awan. Apa saja. Ya, tak kisah. Janji dia ada anak panah. Mula-mula start dengan pengeluar. Lepas itu, pergudangan. Tulis maklumat dia. Lepas itu, pengangkutan. Apa dia pengangkutan? Tengok balik sebelah buku teks tadi. Ni pengangkutan. Aktiviti mengagihkan produk dari satu tempat ke tempat yang memerlukan. Okey, kita teruskan. Lepas pengangkutan, promosi. Tengok di sini promosi. Aktiviti pengiklanan. Promosi jualan, jualan langsung dan publicity bertujuan untuk memperkenalkan produk. Dalam erti kata lain, iklan lah. Promosi ni iklan. Ya, kita tengok iklan kat TV, dia nak bagi tahu kepada kita apa yang dia jual. Okey,
Lepas promosi, kita ada perniagaan, nombor 5. Okey, perniagaan, kita lihat di sini apa maksud dia. Aktiviti jual beli dan aktiviti jual beli produk dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna untuk mendapatkan keuntungan. So, perniagaan ni maksud dia aktiviti jual beli dan dia mesti dapat untung. Kalau tak untung, adakah kita panggil perniagaan kalau tak untung, kalau rugi? Itu bukan perniagaan. Perniagaan dia mesti untung. Ya, untung barulah perniagaan tu berjaya. Okey. Okey, selepas perniagaan, step ke-5, pergi ke step ke-6. 6 iaitu pengguna organisasi. Kita lihat sedikit apa maksud pengguna organisasi. Pengguna organisasi, pengguna yang membeli produk untuk digunakan dalam kegiatan perniagaan seperti teksi sewa beli. Okey, contoh kita ini adalah perniagaan Proton. Proton dia jual kereta. Jadi apabila dia jual kereta, dia ada dua pengguna. Pengguna biasa dan juga pengguna organisasi. Pengguna organisasi ini dia beli produk tersebut supaya dia boleh niagakan semula. Itu sebab dia bagi contoh teksi. Kita beli kereta, tetapi kita guna kereta itu untuk jana pendapatan. Buat teksi, Grab car dan sebagainya. Sama macam motosikal. Kita beli motosikal, tapi kita guna motosikal tu untuk kita buat kerja. Sebagai contoh, penghantar makanan Grab Food, Food Panda. Jadi dia guna kenderaan kan. Jadi dia guna kenderaan itu, dia adalah kategori pengguna organisasi. Okey. Kita lihat yang paling akhir, nombor 7, pengguna akhir. Pengguna akhir itu apa? Cek balik. Di sini pengguna akhir. Pengguna yang membeli produk bagi kegunaan peribadi, keluarga atau isi rumah. Ini kita lah. Kita beli produk tu, kita bukan nak jual semula ataupun mendapatkan pendapatan daripada produk tu, tetapi kita hanya nak pakai. Kita beli motosikal, kita nak pakai pergi kerja, pergi sekolah sebagai contoh. Begitulah. Okey, jadi itu 4 soalan saya. Saya rasa kamu boleh selesaikan dengan segera. Sekarang jam 10.40. Jadi tolong ambil masa untuk buat 4 soalan saya ini di dalam buku tulis kamu. Kemudian saya tunjuk langkah dia. Dah buat 4-4, ambil gambar. Dah ambil gambar, kamu akan hantar tugasan itu melalui link yang saya bagi di sini. Link ini saya bagi dekat sini. Okey. Di dalam grup kelas kamu ataupun di dalam channel Telegram saya, kamu cari post ini. Post kelas RBT 305 3 Februari. Kemudian kamu klik pautan nota bertulis. Klik sekali. Akan keluar paparan begini. Okey. Kemudian kamu cari pautan hantar tugasan. Klik pautan hantar tugasan tersebut. Dia akan keluar borang begini. Okey. Jadi borang ini keluar. Nombor 1 tulis nama. Okey. Kemudian kamu muat naik, upload gambar tugasan kamu yang kamu dah ambil tadi. Kalau kamu boleh buat semua tu dalam satu muka surat, satu gambar lah. Tapi kalau kamu buat 4 muka surat, maksud dia kamu ada 4 keping gambar. Kamu tekan add file, cari gambar tersebut di dalam handphone kamu, klik ni, select file from your device. Klik, dia akan keluar kamu punya foto library, cari gambar tersebut, upload. Kalau ada gambar kedua, ulang step sama. Add file lagi, file yang kedua. Kalau kamu ada 3 gambar, add file lagi. So, ada 3. Kemudian tekan submit dan siap. Kamu dah berjaya hantar tugasan kepada saya. Okey, setakat ini itu saja perkongsian daripada saya.
saya masih lagi kekal online sehingga jam 11. Saya akan layan semua persoalan kamu di sini dan juga di grup kalau ada. Okey, buat masa sekarang, kalau kamu dah faham apa yang nak dibuat, kamu boleh left meeting kita dah selesai dan kamu sambung dengan tugasan kamu dan saya harap kamu terus boleh hantarlah. Ya,